Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Anda tahu bahawa purata orang menghabiskan 6 minit dalam talian dan 1 minit daripadanya dihabiskan di Facebook. Hampir 55% penduduk Amerika Syarikat membeli belah di Amazon. Google menjawab 3.5 bilion soalan carian setiap hari. Peta panas penggunaan Apple iOS di seluruh dunia menggambarkan taburan orang kaya global. 4 syarikat besar ini menguasai dunia seperti binatang buas. Profesor pemasaran di Sekolah Perniagaan Stern University New York, Scott Galloway, menerbitkan buku pada Oktober 2017 yang berjudul The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google. 4 penunggang kuda utama mendominasi masa depan. Judul buku ini diambil daripada 4 penunggang kuda dalam kitab suci Kitab Wahyu, yang masing-masing mewakili keadilan, perang, kelaparan, dan kematian. Buku ini menceritakan bagaimana Amazon, Apple, Facebook, dan Google mempengaruhi dunia dan memberi kesan pada perkembangan manusia masa depan. Ia menggunakan pandangan dari kitab suci untuk menyiasat sama ada 4 penunggang kuda moden membawa manusia kepada akhir zaman atau harapan. Scott Galloway berpendapat bahawa meskipun 4 syarikat besar ini memberikan kemudahan hidup yang sangat besar kepada manusia dan bahkan mengubah budaya penggunaan dan ekonomi secara keseluruhan, ia secara tidak langsung menyebabkan ketidakseimbangan dalam pekerjaan di kalangan penduduk Amerika. Ini termasuk kehilangan kelas menengah dan kebocoran data peribadi yang serius. Bagi syarikat-syarikat yang mempunyai nilai pasaran trilion dolar ini, dia menggunakan perspektif biologi untuk menganalisis mengapa keempat-empat binatang ganas ini dapat mengguncang dunia. Dengan menganalisis secara rasional, kita dapat memahami asal-usul hubungan antara perniagaan dan masyarakat. Mari kita lihat bagaimana beliau menjelaskan ini. Scott Galloway berpendapat bahawa Google seperti otak manusia, memenuhi keperluan manusia untuk mengetahui. Tanpa keraguan, manusia adalah spesies paling maju dalam dunia biologi kerana mempunyai otak yang cerdas. Kita wujud kerana kita berfikir dan kita berevolusi. Sebelum ini, apabila manusia ingin menyelesaikan keraguan dalam hati mereka, mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari jawapan dalam buku atau bersujud untuk berdoa kepada dewa-dewi yang dipercayai dan meminta harapan dan keselesaan. Walau bagaimanapun, sejak tahun 1998 dengan kelahiran Google, ia telah memenuhi naluri pengetahuan manusia dan menenangkan ketakutan kami terhadap yang tidak diketahui. Apabila Google membantu kita mencari kaitan dan jawapan dengan cepat, ia membolehkan kita merasa selamat dan selesa dalam domain yang tidak dikenali. Oleh itu, Google menjadi dewa kita pada abad ke-21, sebuah dewa yang mengetahui segala-galanya dan boleh menjawab semua soalan kami. Jika pencuci pakaian menarik perasaan anda dengan konsep kasih sayang ibu dan keluarga yang hangat, maka Facebook pasti telah menguasai hati anda. Scott mengatakan bahawa Facebook tahu bahawa manusia adalah makhluk sosial. Selain memerlukan kasih sayang dan perhatian, mereka juga ingin mempunyai keupayaan untuk mencintai dan memberi perhatian kepada orang lain. Media sosial membantu menghubungkan satu sama lain di seluruh dunia. Ia membolehkan kita untuk mengambil berat tentang sanak saudara, rakan, dan bahkan orang baru yang belum pernah kita temui atau baru dikenali. Kita boleh mengetahui pengalaman dan situasi satu sama lain melalui laman web yang dikenali. Facebook membuatkan anda berasa tidak kesepian dan memuaskan keperluan kasih sayang dan perhatian anda, memberikan rasa selamat yang mencukupi. Oleh itu, anda akan membuka diri dan bercakap tentang minat dan kebencian anda setiap hari. Ini menyebabkan Facebook mempunyai pangkalan data dengan lebih daripada 2 bilion pengguna di seluruh dunia. Dengan klik, kongsi, dan jumlah suka, Facebook memperoleh maklumat peribadi dan kajian pasaran anda, dan mendapat pendapatan iklan yang besar. Walau bagaimanapun, setelah memenuhi keperluan emosi manusia, Scott percaya bahawa Amazon sedang memberi makan kepada kita setiap hari. Orang juga menyebutnya sebagai The Everything Store. Amazon yang lengkap membolehkan anda membeli segala-galanya dengan hanya satu klik. Ia membolehkan manusia untuk memenuhi segala-galanya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, hiburan, dan sebagainya tanpa perlu ke hutan untuk mengumpul atau berburu. Cukup dengan menggunakan telefon di rumah, semua kehendak pembelian dapat dipenuhi dengan mudah. Oleh itu, semakin banyak yang dimiliki manusia,
semakin selamat dan selesa mereka merasa. Pengalaman membeli belah yang menyenangkan di Amazon memberikan rasa selamat yang cukup. Bahkan dalam keadaan tidak sedar, ia membeli lebih daripada yang sepatutnya. Inilah sebabnya mengapa Amazon, di bawah strategi pemasaran yang besar-besaran, telah menjadi perniagaan runcit global yang cukup untuk mengguncang ekonomi Amerika. Setelah manusia memenuhi keinginan untuk mengetahui, merasa selamat, dan kepuasan, mereka dapat menjalankan tugas untuk beranak pinak. Sistem dan peranti keras iOS yang pertama kali diperkenalkan oleh Apple bertujuan untuk membantu manusia menyelesaikan kerja dengan cekap, memenuhi keperluan otak manusia. Namun, di bawah pimpinan berterusan Steve Jobs, Apple berjaya menukar imej sebagai lambang manusia yang menjana keturunan. Scott menyatakan bahawa dari sudut biologi, Apple melambangkan organ reproduksi manusia, dengan fungsi mencari pasangan, memiliki penampilan yang cantik dan menarik, pesan mewah, dan harga yang sangat mahal, sehingga memunculkan rasa superioritas yang kuat dan konsep eugenika yang kuat. Oleh itu, Apple memenuhi keinginan manusia untuk mencari pasangan dan bereproduksi. Dengan nilai komoditi, Apple memberikan keadaan yang lebih baik bagi manusia untuk mempromosikan interaksi sosial. Google, Facebook, Amazon, Apple, 4 syarikat besar ini sepenuhnya sesuai dengan teori ini, memenuhi keperluan asas manusia. Oleh itu, mereka hanya perlu mengunci pengguna untuk mencipta ekonomi dan budaya yang besar. Namun, apabila mereka membawa kehidupan dan budaya yang lebih maju bagi manusia, mereka juga menghasilkan impak negatif. Pertama-tama, syarikat yang paling merosakkan adalah Amazon. Pengasas Jeff Bezos adalah usahawan yang sangat berjaya dan menduduki tangga pertama sebagai orang terkaya menurut Forbes pada tahun 2019. Amazon, yang bermula dari menjual buku, akhirnya berkembang menjadi peniaga peruncit perkhidmatan global. Selain memiliki segala jenis produk, mereka juga memiliki sistem logistik dan gudang yang sangat dioptimumkan, mencapai perkhidmatan yang tidak tertandingi. Namun, daya saing seperti ini berasal dari kehebatan cerita buku Jeff Bezos. Amazon adalah salah satu dari sedikit syarikat besar yang tidak membincangkan keuntungan atau mengeluarkan dividen. Dengan berbicara dengan semangat tentang visi dan tujuannya, Bezos berjaya mengumpulkan $2.1 bilion dana dari pelabur dan membina sistem logistik dan penyelidikan teknologi yang paling mahal. Hal ini membuat pesaingnya tidak mampu untuk bermain dalam permainan berbilion dolar ini. Oleh itu, jarak persaingan diperpendek, benteng yang sukar diatasi dibina, dan kemenangan yang memenangi segalanya. Kerana sistem logistik dan gudang tanpa pekerja seperti Amazon, puluhan ribu pekerjaan hilang di kelas menengah Amerika. Scott berpendapat bahawa ini bertentangan dengan tanggungjawab syarikat untuk mencipta lebih banyak peluang pekerjaan dan bakat pemimpin dalam masyarakat. Selain itu, Amazon menggunakan Undang-Undang Cukai Persekutuan Amerika Syarikat dan pelbagai cara untuk mengelakkan cukai secara sah. Pada 2 tahun sebelum ini, mereka memperoleh keuntungan sebanyak $168 bilion tetapi tidak membayar sebarang cukai persekutuan. Sebaliknya, mereka mendapat bayaran balik cukai sebanyak $129 juta dan $137 juta. Amazon mendapat keuntungan besar tetapi tidak perlu membayar cukai persekutuan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Kongres Amerika Syarikat meneruskan Akta Cukai baru pada tahun 2017 yang dikemukakan oleh Presiden Trump, yang mengurangkan kadar cukai syarikat dari 35% menjadi 21%, membolehkan syarikat membayar cukai yang jauh lebih rendah. Pada masa yang sama, Amazon memperoleh banyak pendapatan dari luar Amerika Syarikat, dan hanya perlu membayar cukai yang sedikit atau tidak perlu membayar cukai untuk pendapatan ini. Amazon juga mempunyai kerugian yang berbilion-bilion selama 20 tahun terakhir, jadi walaupun mereka mencapai keuntungan dalam tahun-tahun terkini, mereka boleh membayar cukai yang lebih sedikit. Syarikat lain yang mahir dalam mengelakkan cukai termasuk Apple. Pada bulan Ogos 2016, Komisen Kesatuan Eropah memutuskan bahawa Apple perlu membayar $13 bilion cukai kepada kerajaan Ireland, jumlah tertinggi dalam sejarah keputusan serupa. Apple menerima pendapatan yang sangat besar dan bukan hanya sebuah syarikat teknologi, tetapi juga sebuah syarikat barang mewah. Selain harga yang tinggi, ia mempunyai ciri-ciri seperti pengasas yang legenda, teknologi pembuatan, pengintegrasian penuh dan penyebaran global.
Pangsa pasaran telefon pintar Apple adalah 14.5% pada tahun 2016, tetapi ia memperoleh 79% keuntungan global telefon pintar. Pada satu masa pada bulan Februari 2015, sepasang suami isteri menyerang pesta dengan senapang dan membunuh 14 orang serta melukai 21 orang. Kemudian, pasangan ini dibunuh dalam baku tembak dengan polis. FBI meminta Apple untuk membuka kunci iPhone 5C kedua-dua penjenayah untuk membantu mengemukakan fakta kes. Namun, permintaan ini ditolak oleh Apple dan pengguna Apple kerana mereka berpendapat bahawa kerajaan tidak sepatutnya memerintahkan perusahaan untuk memantau orang awam, kerana ia akan melanggar hak privasi. Scott percaya bahawa hasil sokongan ini menunjukkan pengagungan hampir seperti agama pengguna kepada Apple, lebih seperti sambungan terhadap Steve Jobs sendiri. Mereka lupa bahawa Steve Jobs sebenarnya adalah orang yang sangat tidak disukai, dan hanya mengambil lelaki kulit putih sebagai pekerja, dengan sikap yang buruk terhadap pekerja. Dia juga mempunyai personaliti yang gila-gila, berlagak angkur dan bongkar. Kegemaran ini menyebabkan tindakan Apple di banyak bidang diabaikan atau bahkan dipertahankan. Isu privasi juga berkaitan dengan Facebook. Facebook memiliki maklumat pengguna terbanyak di dunia. Biasanya orang akan sangat benci dan menolak siasatan oleh pengiklan. Namun, Facebook dapat membuat pengguna memasang penjagaan dan dengan rela hati memuat naik semua maklumat, minat dan dengan menggunakan keadaan sosial dan percakapan untuk mencari imej yang jelas bagi setiap orang. Maklumat ini memberikan Facebook iklan yang sangat tepat dan keuntungan yang besar. Tetapi orang tidak mendapat sebarang bayaran. Facebook memberikan keuntungan dari iklan secara percuma, dan juga mungkin ada kemungkinan kebocoran maklumat pribadi. Facebook memahami minat orang dan menggunakan algoritma untuk memenuhi halaman setiap orang dengan maklumat yang mereka gemari, membuat pengguna berada lebih lama di laman web mereka, membawa lebih banyak klik, dan keuntungan daripada iklan. Google, yang sama dengan Facebook, mempunyai jangkauan yang besar untuk mendapatkan keuntungan dari iklan, dengan 3.5 bilion pencarian setiap hari. Tetapi mereka mempunyai satu kesamaan, iaitu mereka tidak bertanggungjawab untuk memilih sebarang kandungan yang dihasilkan. Mereka menganggap diri mereka sebagai platform. Oleh itu, berita palsu dan maklumat yang tidak objektif membanjiri internet. Kandungan yang menggugah selera dan sensitif membawa kepada lebih banyak klik dan keuntungan. Scott berpendapat bahawa tingkah laku ini tidak memenuhi nilai sasaran kebebasan bersuara dan berharap syarikat-syarikat ini mengambil tanggungjawab media. Tetapi Ketua Eksekutif Mark Zuckerberg percaya bahawa Facebook adalah sebuah syarikat teknologi, bukan syarikat media. Walaupun 4 syarikat besar telah banyak meningkatkan kehidupan manusia, Scott Galloway menggesa kita untuk mengawasi mereka. Sebab akhirnya mereka akan membalikkan keadaan kepada kita, seperti isu berkurangnya peluang pekerjaan dan isu privasi pribadi. Scott juga tidak lupa mengingatkan bahawa kita perlu bersedia menghadapi masa depan yang semakin kompetitif dengan terus memperoleh kelayakan, memperoleh lesen profesional, dan mengambil kursus di universiti-universiti terkemuka, yang merupakan salah satu cara untuk terus bertahan dalam pekerjaan yang tidak mudah diganti pada masa depan. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.